Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat teruskan siri kuliah Maghrib menggunakan kitab Munyatul Musalli, sambungan muka surat 93 di bawah tajuk solat-solat sunat. Kita dah bincang yang pertama solat sunat rawatib, yang kedua solat sunat witir, dan kita sambung pada malam ini yang ketiga sunat duha. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, sunat duha. Salat sunat duha adalah sunat yang muakkad. Jadi dia bagi tahu hukum dulu, dia sunat muakkad. Samalah dengan witir, dan juga ada solat-solat sunat rawatib yang muakkad. Walau bagaimanapun di zaman Nabi Muhammad SAW, Nabi tidak melazimi secara berterusan solat sunat duha ini, sebab dia takut difardukan, diwajibkan ke atas umat dia nanti dan akan melemahkan kita. Waktu itu kita sedang bekerja payah. Jadi dia tidak melazimi seperti mana dia tidak melazimi solat tarawih. Dia takut difardukan ke atas umat. Tapi Nabi sudah wafat dan kita terima solat sunat duha ini, dan ulama masukkan dia sebagai solat sunat yang hukum dia sunat tapi muakkad. Kita solat hari-hari pun dia tidak jadi wajib dah, sebab kita ni bukan Nabi, kita Nabi. Solat hari-hari pun tak jadi wajib dah. Sebesar mana serban kita lilit pun, kalau kita solat sunat duha tu setiap hari, dia tidak akan jadi wajib, sebab kita bukan Nabi. Jibril tak akan bawa turun wahyu kepada kita untuk mewajibkan solat sunat duha. Baik tuan-tuan muslimin yang dirahmati sekalian, dia dimasukkan dalam solat sunat yang hukum dia sunat muakkad. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hafaza ala syaf'atid duha ghufirat lahu zunubuhu wa in kanat mithla zabadil bahr, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tengok kat bawah 91, dia punya footnote, riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmizi dari Abu Hurairah.
Jadi hadis ini status dia adalah dhaif. Nah, hadis ini status dia adalah dhaifun. Boleh kita untuk mengambil fadail a'mal. Man hafaza ala syaf'atid duha, sesiapa yang memelihara 2 rakaat duha. Nabi tak sebut man shalla rakaatai duha. Siapa yang solat 2 rakaat duha, Nabi tak kata macam tu. Nabi sebut man hafaza. Sesiapa yang memelihara, artinya dia buat sentiasa memelihara ni. Bukan dia buat hari ni buat sampai 8 rakaat ataupun 12 rakaat, kemudian sebulan 2 bulan buat pula. Itu bukan pelihara. Dia buat banyak tu, lepas tu berhenti 2-3 bulan buat pula. Buat banyak lepas tu berhenti 2-3 bulan buat pula. Itu bukan hafazah, itu solat sahaja. Hafazah artinya kita jaga, kalau boleh setiap hari jangan tinggal solat sunat duha. Itu maksud hafazah. Syaf'ah ni solat sunat yang bukan witir lah. Dia duha ni bukan witir, dia dua lah. 2 bagi salam, 2 bagi salam, 2 bagi salam, ataupun boleh 4 bagi salam, ataupun boleh 6 bagi salam, ataupun boleh 8. Tapi afdal 2 bagi salam, 2 bagi salam, 2 bagi salam. Sebab tu disebut syaf'ah. Syaf'ah ni genap. Witir kan dia. Baik, siapa boleh jaga sunat duha, ghufirat zunubuhu wa in kanat misla zabadil bahr, diampunkan baginya segala dosanya walaupun seumpama buih di lautan. Nampak dia besar sangat pahala, sebab tu dhaif. Nampak jenis yang buat amal sikit pahala terlalu besar, kebanyakan dhaif lah. Tuan-tuan, saudara muslimat yang dirahmati sekalian, itu sanad hadis. Hak sebetulnya kita tak tahu, tapi ikut sanad hadis ini dikatakan dhaif. Tak apa, kita boleh buat untuk mengambil kelebihan beramal. Mudah-mudahan hadis ini betul. Mudah-mudahan hadis ini betul daripada Nabi Muhammad SAW. Maka kita dapat keampunan segala dosa. Dosa apa? Kecil. Dosa kecil. Tuan-tuan, saudara muslimat yang dirahmati sekalian, dosa kecil, dosa besar kena taubat, kena bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhenti menyesal dan berazam tidak akan melakukannya lagi. Itu dosa besar, kena taubat. Atau dosa kecil yang dilakukan berterusan, hari-hari buat, yang itu juga kena taubat. Berhenti menyesal, berhenti dan berazam tidak akan melakukannya lagi. Dosa besar dan dosa kecil yang dilakukan berterusan, dia tidak akan gugur dengan solat sunat duha. Dia tidak akan gugur dengan solat, dia tidak akan gugur dengan ambil wuduk, dia tidak akan gugur dengan zikir, tidak. Sebab dia perlu kepada taubat. Tapi dosa kecil yang kita buat sekali sekala, dua kali. Nah, dosa kecil yang tu dia hapus ni. Solat duha ke, ambil wuduk ke, antara 2 solat fardu zuhur dengan asar tengah-tengah tu, antara tu dihapuskan juga. Antara umrah dengan umrah dihapus. Ini dosa kecil yang sekali sekala, 2 kali 2 kala, 3 kali 3 kala. Hak berterusan tidak. Contoh ROKOK, rock. ROKOK, rock. Tu jangan saya. Nah, tu contoh dosa kecil berterusan. Hampa solat duha 8 rakaat pun tak hapus. Nak taubat macam mana? Berhenti menyesal dan berazam tidak akan melakukannya lagi. Selesai. Nah, bahaya. Satu lagi Imam Ghazali sebut dalam kitab Minhajul Abidin,
Kenapa kita perlu taubat? Di antaranya ialah untuk amalan kita diterima. Bermakna kalau kita tak taubat, amalan kita sah, tapi Allah tak terima. Sehinggalah kita taubat, baru dia terima amalan tadi. Nah, wa na'udzubillahi min zalik. Taubat. Taubat. Wa tubu ilallahi ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, mudah-mudahan kamu dapat kemenangan, kejayaan atas dunia dan juga di akhirat. Tinggalkan ROKOK. Selagi nyawa masih di badan, cubalah. Nah, dan tunggu mati tak payah, tuan-tuan. Okey, hadis sahih ada, dia tak bawa sini. Contoh hadis sahih mengenai solat duha. Hadis Abu Hurairah. Awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathin la ad'uhunna hatta amut. Sawmi thalathati ayyamin min kulli shahr wa salati duha wa nawmi ala witrin atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni sahih riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Abu Hurairah sebut, Nabi kekasih aku ni, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwasiat, berpesan kepada aku, kata Abu Hurairah, supaya aku jangan tinggal 3 benda. 3 amal yang aku tinggal sehingga aku mati, jangan tinggal. Yang pertama, saumi thalathi ayyamin min kulli syahr. Puasa 3 hari, puasa sunat 3 hari setiap bulan. Yang kedua, wa salatid duha, solat duha. Yang ketiga ialah wa naumi ala witrin, solat witir sebelum tidur. Ni bagi yang tak mampu bangun, macam kita dah sebut minggu lepas. Nah, yang tak mampu bangun pagi sebelum tidur tu dia solat. Kalau mampu bangun, lebih baik buat di waktu pagi, nah lepas sebelum masuk waktu subuh. Baik, ini hadis sahih, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Dia tak ceritalah pahala, cuma Nabi pesan buat. Pahala dia tak cerita. Hak dhaif tu cerita pahala walaupun sebanyak buih di lautan, banyak. Baik, dan lagi sabdanya 92, tengok kat bawah footnote lafaz hadis. Syekh tak bawa lafaz hadis dalam kitab dia, tapi ini yang terjemah ni, dia bawa hadis tu. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah, fa kullu tasbihatin sadaqah, wa kullu tahmidatin sadaqah, wa kullu tahlilatin sadaqah, wa kullu takbiratin sadaqah, wa amrun bil ma'rufi sadaqah, wa nahyun 'anil munkari sadaqah, wa yujzi'u min zalika rak'atani yarka'uhuma min ad-duha. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Muslim daripada Abu Zar Al-Ghifari. Baik, tengok dia punya maksud dia. Atas tu maksud dia. Baik, di pagi hari lagi sekalian sendi kamu berkehendakkan sedekah. Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Setiap sendi kita ada apa? Sendi kita ada apa? Sendi tak pernah bilang. Ke pakar sendi, doktor pakar sendi ya. Ulama sebut sendi kita ada 360, sama dengan bilangan hari setahun. Sendi hak besar, hak kecil ni semua kecil ni, semua sendi ni. Bila ada sendi kita boleh bergerak. Kalau sendi ni patah, cadang, balik panggil cadang, duk menegak ini, nak makan nasi pun payah. Nah, ada masuk dalam hidung. Ni kalau patah, nak pergi bubur skru, 3 skru 3,000 sendi. Nak masuk skru 3,000, 3 sebiji 1,000. Dulu lah naik agak besi pun naik agak.
Si channel dulu masa saya buat rumah, si channel tu besi hak buat tak. RM18, loh 40, RM36, satu kali ganda. Naik apa? Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. 36 sendi. Kita buat elok-elok, kita bayar satu sendi RM1. Sendi kalau kita nak tukar dengan sekeru RM1,000 satu. Mana? Kita buat elok-elok bayar RM1 dah. RM1 kali 360. RM360 sehari. Siapa sanggup bayar dengan Allah untuk sendi dia RM360 angkat tangan. Kan saya cikgu sekolah gaji saya 100 kan? Mula-mula jadi cikgu lah RM3,000 lebih, starting RM3,000 lebih kurang 100 lah sehari. Campur-campur dengan allowance dia jadilah lebih sikit. Tapi kalau gaji pokok dia macam tu sehari 100, ni nak bayar 360, hutang 200 lebih, tak boleh. Memang tak boleh buat. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian, kalau Allah minta kita bayar macam tu lah. Nah, macam tu kita nak bayar. Mana nak ambil duit? Gaji kita pun tak sampai 200 sehari, tiba-tiba kena bayar 360. Sentiasa berhutang kita. Muflis tu. Nah, memang kita tak boleh buat. Maka kalau kita tak mampu nak bayar sebab gaji kita murah, lainlah kalau gaji sehari 1,000 tak apa, 360 sedekah. Sehari 1,000, sebulan 30,000 gaji contoh. Nah, mana sebulan tu sehari kita sedekah 360. Sebulan dekat-dekat dengan 1,000 lebih. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati, tapi kita taklah gaji macam tu. Kita ni gaji marahan 5,000 bawah, 6,000 bawah. Maka kita kena cari jalan lain. Macam mana kita nak bayar sedekah pada sendi. Nah, maka Nabi sebut fakullu tasbihatin sadaqah. Setiap tasbih itu satu sedekah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah itu satu sedekah. Baca 360 kali, dah jadi 360. Ataupun kita boleh baca fakullu wa kullu tahmidatin sadaqah. Setiap tahmid itu satu sedekah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Baca sampai 360. Dia jadi 360. Ataupun wa kullu tahlilatin sadaqah. Setiap tahlil itu sedekah. Tahlil apa dia tahlil? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La tu bagi panjang 4 harakat. Mat jaiz tapi litta'zim. Litta'zim orang baca 4 harakat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian, buat 360 kali. Boleh Wa kullu takbiratin sadaqah. Ataupun setiap takbir itu satu sedekah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allah bukan Allah. Hamzah dia punya makhraj aqsal halq, hujung sekali, hujung halqum, hujung korongkom, akhir kali bukan Allah tak tu Allah Allah. Lam tu tebal, dia baca dengan tarkik nak pergi ke tebal, dia mesti melengkung Allah. Takbir tu ihram, Allahu akbar. Kaf tu mahmus kena bunyi angin, akbar. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Buat 360. Baik, campur boleh. Buat tasbih 100, tasbih pada tahmid 100, tahlil 100, takbir 60. Ataupun 100 pun tak apa, 400 lagi banyak, lagi bagus. Duit ada kan? Duit tak ada.
Nak layak dengan benda-benda ni. Tak boleh. Banyak kerja. Nah, sibuk memanjanglah. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, daripada pemimpin negara sampai hak jual burger tepi jalan, semua sibuk, memanjang sibuk. Tak ada masalah. Tak apa, wa amrun bil ma'ruf sedekah. Tak boleh buat benda tu, kamu amar ma'ruf, dapat pahala sedekah. Ajak orang jom pergi solat, dapat sedekah, pahala sedekah. Ni kita kena tutup aurat. Tak jom kita tutup aurat, amar ma'ruf. Nah, jom kita pergi masjid dengan kuliah, amar ma'ruf. Ataupun wa nahyun anil munkar, sedekah. Tak boleh saya okok lah ustaz kata haram, fatwa tu haram, tak boleh saya okok. Amar nahi munkar. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, dua tu nampak macam satu level, tapi sebenarnya mencegah mungkar lebih susah daripada mengajak kepada makruf. Nak ajak kepada makruf ni mudah, ajak aja. Dan kalau kita ajak, tak ada orang nak marah pun. Kita ajak orang pergi masjid, tak ada orang nak, kalau dia marah bodoh sungguh. Ajak pergi masjid, lari. Nah, ustaz mu tunggu ku datang. Lari. Cum lari, tengok. Tak tengok. Tengok. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Orang tak marah, lari tak apalah, tapi dia tak marah. Cegah mungkar. Oh, tak boleh. Nah, tu iman juga hang siapa dia tu. Aku jadi imam 30 tahun, tak ada siapa duk tegur aku. Hang mai tegur aku. Nah, budak umur 15 tahun, umur 16 tahun, masuk ahad tahfiz ngaji Quran. Dengar tu imam baca tak apa betul, dia pergi tegur lah. Agama suruh amar ma'ruf nahi munkar. Tegur pula bukan depan-depan, pergi tegur belakang-belakang, ajak tu imam. Tu imam ni baca tak betul. Tu imam baca kanak tak betul. Ain tu dia huruf bainiyah, huruf tawassut, huruf pertengahan antara syiddah dan rikhwah. Tu imam baca iya kanak, tu syiddah. Ataupun tu imam baca iya kanak, tu rikhwah. Dia kanak tak boleh, kanak tak boleh. Dia tawassut. Wa baina rikhwin wasyadidin lin umar. Ada 5 huruf, lam, nun, ain, mim, ra. Ain salah satunya. Dia tak boleh baca nak, tak boleh baca na, kena baca kana'. Kana'. Tak boleh Oh, imam bawah. Nah, hang siapa? Aku 30 tahun jadi imam. Tak ada siapa berani tegur aku. Hang siapa? Oh, tu kata nak tegur orang yang senang. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, tu imam ni, nah, lain pada tu imam. Jangan main. Lah ni. Dia jadi satu trend menegur orang dalam media sosial. Tak yalah dalam YouTube ke dalam apa ke dia guna tegur. Ada kalanya boleh, ada kalanya tidak. Tapi kalau maksiat kemungkaran itu sudah diketahui umum, maka bolehlah ditegur secara umum dalam media sosial. Tapi bila sekali tegur, dia kutuk orang menegur. Nah, kita tengok dalam YouTube sekali-sekala, bila ada ustaz menegur orang-orang melakukan maksiat, maka bukan dikatakan alhamdulillah, terima kasih, tidak. Tak kata terima kasih, dia kutuk lagi. Hang jangan nak ambil kerja Tuhan. Hang jangan nak ambil kerja Tuhan. Ku mana la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ambil kerja Tuhan ku mana? Tu bukan kerja Tuhan yang tu. Itu suruhan Allah. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Patutnya alhamdulillah, terima kasih ustaz tegur saya ni buat ni benda 30 tahun, tak ada siapa berani tegur. Ustaz tegur saya, alhamdulillah, insya-Allah mudah-mudahan saya boleh berubah. Tu yang baik. Tapi tidak, hentang balik. Sebab itu
Kita bila nak menegur, kita fikir banyak kali fikir. Sebab kalau kita tegur, nanti dia hentam kita balik. Kita tegur bukan bayaran, bukan minta bayar 1,000, 2,000, 3,000, free of charge. Nak selamatkan dia, dia boleh hentam kita balik. Nah, ini kerja bukan kerja mudah. Amrun bil ma'ruf wa nahyun 'anil munkar, kerja susah. Sebab itu kalau kita boleh buat, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalau kita boleh buat benar ni, kita akan jadi khaira ummah, sebaik-baik umat yang ada di atas dunia. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, di hujung hadis itu menjadi dalil. Di hujung hadis Nabi sebut apa? Wa yujzi'u min zalika, dan memadailah untuk semua tu. Nah, sama ada tasbih ke, tahmid ke, tahlil ke, takbir ke, amar ma'ruf ke, nahi munkar ke, padan dengan satu benar. Kalau kita buat, jadi semua. Apa dia? Raka'atani yarka'uhuma minad duha, 2 rakaat yang kamu solat daripada solat sunat duha. Tak payah duk takbir sampai 360 kali, tak payah duk tahlil sampai 360 kali, tak payah amar ma'ruf nahi munkar. Memadai kalau kamu nak bayar sendi-sendi kamu itu, kamu buatlah sunat duha 2 rakaat. 2 rakaat. Sedangkan duha dia ada lebih daripada itu. Nanti kita tengok berapa rakaat. Dia bukan 2, dia minimum 2, dia ada lagi. Tapi Nabi sebut 2. Nabi tak sebut 8, Nabi tak sebut 12. Nah, Allahu Rabbi. Hadis sahih. Hadis ni hadis sahih. Riwayat Imam Muslim daripada Abu Zar. Okey, sebab itulah kita jangan tinggallah sunat duha ni hari-hari. Sebab apa? Sebab kita tak ada duit nak bayar sedekah untuk sendi-sendi kita, dan kita pun tak ada masa nak bertasbih, bertakbir ni. Buat 2 rakaat, 5 minit selesai kita bayar sedekah untuk sendi-sendi kita yang banyak ni. Baik tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian, dan sekurang-kurang sunat duha itu 2 rakaat. Semua doa lah. Yang hak satu tu itik, hak lain semua doa kalau sekurang-kurang 2 rakaat. Baik, sebanyak-banyaknya 8 rakaat. Paling sikit 2, paling banyak 8. Mana minimum kita buat 2. Nah, kemudian hampir-hampir kita panggil yang dekat-dekat dengan sempurna 4. Yang sempurna 6. Yang paling sempurna 8. Boleh buat secara 2 bagi salam, 2 bagi salam, 2 bagi salam. Cara Nabi buat. Kita nak buat 4 bagi salam boleh, 6 bagi salam boleh, 8 bagi salam boleh. Nak buat tahiyat awal dengan akhir pun ada pun boleh. Tak nak buat tahiyat awal, nak pakai akhir terus pun tak ada masalah. Nah, tapi mazhab Syafi'i dia bagi dia kalau kita buat lebih daripada 2, 1 tahiyat saja, tak akhir sekali. Nah, buat yang kedua, buat yang pertama, tahiyat awal sah, tapi makruh ataupun khilafun aula dalam mazhab Syafi'i. Baik tuan-tuan, saya mudah muslimat yang dirahmati sekalian. Pendapat 8 ini pendapat hadis sahih dan pendapat muktamad. Hadis sahih dan pendapat muktamad 8. Dan ada yang mengatakan 12 rakaat tambah lagi 4. Yang ini dhaif. Boleh buat fadail amal. Selesai bab rakaat dah. Jangan buat lebih daripada 12 lah. 8 tu sahih, nak tambah lagi 4, 12 boleh juga. Segala fadail amal tambah 4 lagi tu. Bila nak buat? Waktunya selepas naik matahari kadar segala. Baik tuan-tuan, ibu dan muslimat yang dirahmati sekalian. Ini cerita nak bagi kita belajar, nak bagi belajar. Nak mudah tengok ni takwim, mudah lah. Tapi kalau kita tak ada takwim, jangan. Kita duduk di Amerika, takwim kedah kan ada sana. Tapi boleh tengok internet, tak ada masalah. Dulu-dulu ni tak ada takwim tu.
Dia orang tua-tua kata kadar segaloh, ada kata kadar setombak. Dia macam ni. Ni kita kata kaki langit. Nah, matahari akan naik. Ni matahari naik. Bila matahari sudah naik, macam tu, macam ni aku dah nampak kok ni aku nampak apa tak nampak. Kok ni. Dia naik. Ceng keluar, nampak kepala dia pun naik. Betul. Kita nampak macam dekat jauh, tapi kita nampak macam dekat lah. Bulat tu penuh, bulat ni dah penuh dah. Tu dia panggil tu syuruk tu, waktu syuruk tu. Tak boleh solat lagi tu, baru habis waktu subuh. Hari ni syuruk 7.4 minit, 7.5 minit gitulah. Ingat ah, 7.4 minit tu gelap ke dia? Gelap lagi. Dia bangun relax, ambil wuduk, gelap lagi tu. Solat 7.10 habis dah habis dah. Qada tu. Tengok gelap, kan gelap. Tengok takwimmu. Syuruk pun apa? 7 tu gelap lagi tu. Okey. Tunggu dia naik lagi, sampai tu segalah. Kita tengok daripada jauh. Kalau kita ambil galah, orang dulu dia tanam pokok rambutan lah biasanya. Nah, kalau lansak dia naik, rambutan dia pakai galah je lah. Galah dia tu dalam 6 kaki, 5, 6, 7 kaki itu je. Mana lebih kurang 5 kaki, 6 kaki dia lah. Tombak sana, tombak dia pegang tombak tu sampai sini, tajam kat atas. 5-6 kaki je. Kita nampak berjauh tu macam kalau kita ambil tombak letak, dia padam-padam. Nah, dia padam-padam macam tu lah. Daripada jauh nampak macam tu. Tu panggil sekalah atau setombak. Hari ni mudah kita tengok takwim syuruk pukul berapa. Tak payah tengok matahari dah. Tengok matahari tu hak asal. Itulah yang asal, yang yakin. Yang tu yakin. Tengok takwim zon boleh juga. Nah, zon pun boleh juga. Boleh. Makna bila 7.4 minit hari ni. Nah, 7.4 minit tak boleh solat lagi. Bila terbit matahari, waktu itu waktu yang diteguh solat sunat, tak boleh. Sebab waktu itu ada yang sedang menyembah matahari. Nabi tak lagi. Walaupun kalau kita solat, kita sembah Allah, tapi sama-sama sembah. Kita sembah Allah, mereka sembah matahari, sama-sama waktu itu. Nabi tak lagi. Tunggulah segala tu hari ini. Ilmu falak, kita ada ilmu falak buat kajian. Mereka letak dalam 27 minit. Ada negeri 28 minit gitu. Sebab apa tak letak 30 minit? Takut orang kalut nak pergi kerja ke apa, nak masuk jabat ke apa. Nah, dia boleh solat dah 7.27 tu. Kalau 27 campur 7.4 minit, 7.31 boleh dah. Boleh mula solat dah, mula masuk. Tuan-tuan muslimat yang dirahmati sekalian. Habis dia bila habis? Habis dia sebelum sedikit daripada masuk waktu zuhur. Nak elok, nak sempurna, ihtiyati, jaga-jaga. Kita berhentilah 15 minit sebelum tu tak payah solat lah. Dan 15 minit sebelum masuk zuhur tak payah duduk solat duha. Nah, baik tuan-tuan. Dan minimum 15 minit pun dah boleh sebenarnya. Tapi nak ihtiyati ambil 27, 28. Selepas curug, kira sendiri ya. Tengok curug 7.4 minit, tambah 27, 7.31. Bermula masuk waktu duha. Sebelum tu jangan solat. Ditegah dalam agama. Baik tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Dan yang afdalnya berlalu waktu siang 1/4 hari afdal. 1/4 hari itu dia bukan sehari semalam, sehari 12 jam. Sehari 12 jam. Sehari semalam 24 jam. 12 tu bagi 4. Bagi 4 ni matematik semua. Sebab tu matematik kena mengaji dalam agama. 12 tu kita bagi 4, 3 jam. 3 jam apa kira? 7.30 hak mula masuk,
7.30, mana 8.30, 9.30, 10.30. Mana 10.30 ke pukul 11 tu afdal. Nah, afdal. Tapi kalau kita jenis sibuk, kalau kita tak solat awal, saat ni pakai dah baik solat awal, baik solat awal. Nah. Baik tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian, itu afdal. Nabi sebut hina tarfadu al-fisal, waktu anak-anak unta bangun daripada tidur. Pernah pergi umrah cikgu? Pernah pergi umrah? Nah, banyak kali dah cikgu. Panggil cikgu tapi profesor. Bila kita pergi umrah, mu tahu kita bawa ala pergi tu tempat unta nak beli susu lah, dengan beli ayam kencing. Beli susu sudah. Kita kalau dia bawa pagi dalam pukul 9, unta dah bangun. Sebab di sana pukul 12 masuk Zuhura, kita 1 lebih. Kita pukul 10. Dia ukuran lebih kurang tu. Di Mekah tu pukul 9, 9.30 unta bangun, dia panas dah. Matahari terik, dia panas, bangun lah. Unta lagi tak panas, tak bangun. Betul. Anak kita ada unta lagi tak panas, tak bangun. Itu PKP, BDPR tak masuk. Aku geram lah. Di rumah ni guru-guru ber-PDPR, kalau hak kena pagi 7.30, aduh. Kita bagi link Google Meet. Pukul 7 kita bagi lah. Kelas pukul 7.30. Pukul 7 kita dah bagi. 7.30 baru 3 orang. Tengok. Berat rumah. Tu sekolah saya semekak tu. Tu sekolah lain tau. Nah, pakai tak masuk ke ruh. 7.30. Allah, susah lah. Kita nak kata apa? Dalam kelas boleh kan? Kat dia sekali. Tu aja. Ni nak piak orang di rumah. Telefon tak letak. Telefon ayah tak jawab. Senyap sekali dengan ayah. Allah, ayah cabaran guru-guru bila menghadapi PDPR, itulah cabaran dia. Ramai pelajar yang tak masuk. Ada yang masuk, dia masuk. Dia cabut. Nama dia ada. Cuba panggil Ismail. Cuba baca Fatihah. Senyap. Tak ada. Nama dia ada. Dia tu tidur. Kita kan nampak. Kamera tak buka. Suruh dia buka kamera. Senyap. Cabaran tu 5 bulan. Tak senang. Tu duk minta ya Allah cepat-cepatlah bersemuka di sekolah. Nah, payahnya mengajar. Kita buat peperiksaan online. Tiru. Kita kan tahu. Dia boleh hello kawan dia. Tajuk soalan nombor 5 pada. Aduh, nah itulah susah. Sebab tu kita doa mudah-mudahan cepat masuk. Allah baru duk masuk lah, insya-Allah. Mudah-mudahan bulan 11 boleh masuk pula bulan 5. Allah tingkatan 6 lah. Nah, tingkatan 6. Mudah-mudahan masuk tingkatan 5 dan seterusnya lah. Susah ngaji di rumah. Baik, tuan-tuan, ini dah muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi waktu unta bangun tu 9.30 di Mekah, kalau kita 10.30 lah. Sebab ukuran kepada Zuhur itu lebih kurang. Itu lebih afdal lah solat situ. Baik. Lafaz niat solat duha. Kita habis ni ya. Usolli sunnatad duha rak'ataini lillahi ta'ala. Biasalah niat tu. Sahaja aku solat sunat duha 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Okey, balik sebelah sikit. Nak menutup dah ni 94. Kita nak baca apa? Ini di antara soalan jamaah kita bila nak buat solat sunat, lepas Fatihah nak baca apa Ustaz? Rakaat pertama. Nah, okey. Dalam rakaat pertama, selepas Fatihah dibaca surah Asy-Syams, wasyamsi wa duhaha, sampai akhirnya wala yakhafu 'uqbaha. Rakaat pertama. Dalam rakaat yang kedua selepas Fatihah dibaca surah Ad-Duha, wad-duha wal-laili iza saja, diakhiri dengan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ni bukan semua orang ingat ni, nampak?
Nah, kalau kita test tengok, bukan semua orang ingat surah Asy-Syams. Surah Duha tu mungkin ramai, surah Asy-Syams tu rasa tak ramai ingat. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, kita ada choice, pilihan surah lain yang disebut dalam kitab-kitab fiqh. Kalau kita tak baca surah dulu, kita boleh baca surah Al-Kafirun. Rakaat pertama lepas Fatihah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Surah Al-Kafirun tu pendek je, tapi ramai orang tak nak baca sebab dia mad jaiz dia banyak. Mad jaiz dia banyak. La a'budu ma ta'budun wala mad jaiz saja. Ulanglah. Nah, sebab tu orang malas baca. Baik, tapi fadilat dia besar. Kuliah ini menyamai 1/4 Quran. 1/4 Quran. Itu punya pahala lah. Rakaat kedua, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 1/3 Quran. Bahkan kata ulama, surah ini lebih afdal membaca kuliah pada rakaat pertama, dan Qul huwallahu surah Ikhlas rakaat kedua lebih afdal daripada baca wasyamsi wadduhaha dan surah wadduha, surah ad-duha tu sendiri. Baik, dia lebih pendek, lebih afdal pula. Baca hak tu pun dah okey. Nah, okey. Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Kemudian dalam ni dia tak cerita lah. Maknanya lepas tu kita, lepas setiap kali solat doa. Dalam ni dia tak cerita. Kalau kita buka kitab-kitab lain, dia cerita doa dia. Sekurang-kurang doa, kalau kita nak pendek, doa ni mula baca Alhamdulillah dengan selawat dah dulu. Nah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mulalah macam tu dulu. Lepas tu baca doa, Allahumma ghfirli wa tub alayya innaka antal ghafurur rahim, innaka antat tawwabul ghafur. Itu paling pendek. Kalau kita tak nak baca hak panjang, ni paling pendek. Yang ni ada hadis Aisyah, riwayat Imam Bukhari, pendek nah, Allahumma ghfirli wa tub alayya, ya Allah ampunkan dosa aku dan terimalah taubat aku, innaka antat tawwabul ghafur, sesungguhnya engkau maha penerima taubat dan maha pengampun. Pendek. Kalau kita nak baca hak panjang tu, dia tidak ada hadis yang sahih, tapi ada dalam kitab. Nah, Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Sambung. Dengar. Mana balik cari dalam kitab lah, aku baca mukadimah sudah. Yang tu biasanya orang baca, tapi hadis sahih pendek. Allahumma ighfir wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, doa minta rezeki. Allahumma in kana rizqi fis samaa'i fa anzilhu, ya Allah kalau rezeki aku di langit turunkanlah. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu, kalau rezeki aku masih dalam bumi keluarkan. Wa in kana mu'assiran fayassirhu, kalau rezeki aku ni payah nak dapat, permudahkan. Wa in kana haraman fatahhirhu, kalau rezeki aku ni rezeki yang haram, engkau bersihkanlah ya Allah. Tapi jangan silap faham pula. Ada orang kata kalau rezeki kita haram, baca doa ni bersih ya. Bodoh. Kan macam tu. Kalau kita tahu haram, bertaubatlah. Ni kita tak tahu, mungkin jadi haram, minta ya Allah bersihkan haram itu. Wa in kana ba'idan, kalau rezekiku jauh lagi, faqarribhu, dekatkan rezeki aku.
Biasa orang baca doa tu kan. Sebab tu orang kata solat duha ini amalan untuk murah rezeki. Nah. Baik, tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi habis kurang itu. Kemudian yang keempat, solat sunat isyraq. Ni saya tak nak bincang panjang minggu depan. Sebab apa? Isyraq ni khilaf dalam kalangan ulama mazhab. Ada kata isyraq dengan duha benda yang sama. Isyraq dengan duha itu benda sama. Nah, satu lagi pendapat, duha lain, isyraq lain. Isyraq tu kita solat awal waktu duha. Duha boleh sampai lajak sampai sebelum masuk asar, sebelum masuk zuhur. Dia ada khilaf lah. Jadi yang ni tak payah dihuraikan lah. Nah, sama dengan duha sahaja. Kalau hak kata sama duha, dia adalah duha. Yang kata tak sama, mana peringkat mula awal waktu itu itulah isyraq, selepas tu duha. Baik, tuan-tuan, ibu dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi selesai situ, insya-Allah kita sambung minggu depan yang kelima, sunat awwabin, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekadar itu dulu pada malam ini. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruman ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.